Kata Bara' bin Azib, kami keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar satu jenazah seorang lelaki daripada kalangan Ansar. Fantahaina ila al-qabr, apabila kami sampai ke kubur, walamma yulhad fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulah. Apabila mayat ini diturunkan ke dalam lubang ke dalam liang lahat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun duduk dan kami pun duduk sekeliling Nabi. Ka'anna ala ru'usina at-tayr, kata dia. Kami duduk tu seolah-olah di atas kepala kami ada burung. Maksud duduk tu duduk tenanglah, duduk diam. Wa fi yadihi 'ud yankutu fil ard. Di tangan Nabi ada kayu yang Nabi guna untuk cucuk tanah. Maksud Nabi duduk tu, Nabi diam, Nabi ambil kayu, Nabi cucuk. Perbuatan ni kata para ulama ialah perbuatan orang yang berfikir, duk mikir, duk tafakkur. Farafa'a ra'sahu, kemudian Nabi mengangkat kepalanya, faqala ista'idhu billah min azabil qabr marratain aw thalatha. Kemudian Nabi berkata kepada sahabat yang ada di situ, mintalah perlindungan dengan Allah daripada azab kubur. Kata perawi, berkemungkinan Nabi ulang 2 kali, berkemungkinan Nabi ulang 3 kali. Maksudnya Nabi bagi tahu ni Nabi ulang benda yang sama. Dan Nabi ni dia biasa ulang benda yang penting. Dan memang Nabi suruh kita juga ulang, minta perlindungan dengan Allah daripada azab kubur ni setiap kali kita sebelum memberi salam. Nabi galakkan kita untuk minta perlindungan dengan Allah daripada 4 perkara. Apa dia? Daripada azab kubur, daripada azab api neraka Jahannam, daripada fitnah hidup dan mati, daripada fitnah Masih Ad-Dajjal. So 4 benda ni kita kena minta perlindungan dengan Allah sebelum kita beri salam, lepas kita membaca tasyahud. So kita kena ulang. So Nabi pun kata kepada para sahabat, mintalah perlindungan dengan Allah daripada azab kubur. Kemudian Nabi cerita pada sahabat. Nabi kata, innal 'abd al-mu'min idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah. Kata Nabi, sesungguhnya seorang hamba yang mukmin apabila dia berada dalam keadaan yang ingin meninggalkan dunia dan sedang menghadap kepada akhirat, nazala ilaihi minas sama' malaikatun bidul wujuh ka'anna wujuhahumus syams. Akan turun malaikat, beberapa malaikat daripada langit, muka mereka putih seolah-olah muka mereka itu mentari. Ma'ahum kafn min akfanil jannah, mereka membawa kafan daripada kafan-kafan syurga. Wa hanutum min hanutil jannah, dan mereka membawa wangian daripada wangian syurga. Hatta yajlisu minhu maddal basar, sehingga dia duduk dekat mayat. Dan oleh kerana banyaknya malaikat tu duduk di dekat mayat tu, dia punya duduk tu ramai sampai sejauh mata memandang. Okey. Kemudian Nabi kata lagi, summa yaji'u malakul maut, kemudian datang malaikat maut. Siapa malaikat maut? Apa nama malaikat maut? Israel. Kan? Tapi nama Israel ni tidak ada disebut dalam mana-mana hadis yang sahih. Dalam hadis yang sahih nama dia malakul maut, malaikat maut. Habis itu siapa yang panggil Israel ni? Yang panggil Israel ni, nama Israel ni datang dalam riwayat Israiliyat, iaitu khabar-khabar ahli kitab yang sebelum kita. Demikianlah yang disebut oleh Ibnu Kathir dan juga Al-Munawi. Dua-dua mazhab Syafi'i, jangan risau. Saya tak bawa mazhab lain ni. Satgi orang marah kat saya.
Habis tu ustaz, tak bolehlah kita panggil dia Israel. Saya tak kata tak boleh, tapi kena tahu benda tu. Supaya nanti kalau ustaz kata malaikat maut, kita tahulah maksudnya ustaz tu ambil hadis sahih. Memang hadis sahih sebut malaikat maut. Quran pun sebut malakul maut. Israel tak disebut dalam Quran, tak disebut dalam hadis. Habis tu boleh tak kita nak panggil dia? Tak ada masalah, dia bukan ada kaitan dengan hukum hakam. Cuma tak pastilah, boleh jadi Israel, boleh jadi yang lain. Tapi yang pentingnya dia malaikat maut. Datang malaikat maut. Hatta yajlisa 'inda ra'sihi, sehingga malaikat maut ni duduk di kepalanya. Fayaqul, dan dia berkata, ayyatuhan nafsu tayyibah, ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwan. Keluarlah kamu daripada jasad ni, pergi kepada keampunan daripada Allah dan keredaan Allah. Fatakhruju, maka roh itu pun keluar. Fatasilu kama tasilul qitrah min fi saqa, seperti mana roh tu keluar seperti mana air yang keluar daripada mulut bekas air. So dia keluar macam tu. Jadi minum je. Bismillah. So Nabi nak bagi isyarat. Nabi kata orang mukmin ni, malaikat maut bila datang, malaikat maut cabut nyawa dia, roh dia keluar dengan senang. Cuma ulama berbeza pendapat dalam isu ni. Orang mukmin ni tak rasa ke sakaratul maut? Mabuk ketika mana nak mati ni? Nazak. Dalam hadis yang lain Nabi kata inna lil mauti sakarat. Dalam hadis Bukhari Nabi kata inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya bagi kematian ni ada kemabukan. Maksudnya mabuk tu sebab sakit lah. Maka dalam isu ni ulama beza pendapat. Ada yang kata bila keluar ni bukan makna tak sakit. Dia sakit tapi keluarnya senang. Kerana di sana ada riwayat yang menyebut orang syahid ni, dia bila dibunuh aja, orang syahid akhirat ni, dunia akhirat ni yang terkorban bila mempertahankan Islam di medan perang dan dibunuh oleh kafir harbi. Ada riwayat, ada hadis daripada Nabi yang menyatakan orang syahid ni dia rasa sakit kematian tu seperti mana alamul qarsah, seperti mana sakit kena cubit. Sakit juga, tapi sakitnya kena cubit. Maka sebab itu ulama beza pendapat. Tapi pendapat wallahu taala alam, pendapat yang saya kira ada kewajarannya ataupun yang kuat dalam masalah ni, orang mukmin ni dia akan rasa sakit sikitlah. Kerana bila roh nak keluar ni, dia akan rasa sakit. Tetapi kesakitan itu berbeza antara manusia dengan manusia yang lain. Bila sakit nak meninggal ni, dia beza. Orang ni Tuhan bagi lain, orang ni sakitnya lain. Tapi mulut kita kena mau jagalah. Jangan bila tengok orang sakit je nak mati, dia kata tengok lama betul sakit. Orang yang jaga dia 2 orang dah mati. Dia tak mati-mati lagi. Mulut kena mau jaga. Jangan kata, tu mesti banyak dosa. Tu jadi minta tu. Jangan. Kerana Allah apabila dia memberikan manusia itu kesakitan sebelum mati, maksudnya Allah sama ada nak menambah kebaikan seseorang ataupun Allah nak menyuci dosa seseorang. Kerana lebih baik Allah Ta'ala bagi sakit dalam dunia daripada Allah Ta'ala bagi azab di akhirat. Maka sebab itu jangan mulut kita ni jangan cepat sangatlah. Muhasabah diri dulu. Kan? Baik. Kemudian keluarnya roh seperti mana air yang keluar daripada mulut bekas air, fayakhudhuha, maka malaikat maut ni pun ambil roh ni. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ain. Apabila malaikat maut mengambil rohnya, malaikat yang duduk ramai-ramai tadi tu, mereka tidak meninggalkan roh itu di tangan malaikat maut. Walaupun sekelip mata sampai dah. Ramai-ramai ambil dah roh tu.
hatta ya'khudhuha, mereka ambil, fayaj'aluha fi dhalikal kafn, mereka ambil roh tu letakkan dalam kafan yang dia orang bawa, wa fi dhalikal hanut, dan mereka letak dalam wangian syurga yang dia bawa, wa yakhruju minha ka atyabi nafhati misk wujidat ala wajhil ard, dan keluar daripada kapan dan juga wangian tu, daripada roh tu, keluar daripada roh tu bau wangi kasturi yang terbaik yang pernah dihidu dalam dunia. Fayas'aduna biha, dan mereka membawa naik dia kan. Kita ni kalau kita mati, kalau kita tu orang beriman, malaikat rahmat yang akan bawa roh kita. Tapi kalau kita tu orang tak beriman, malaikat azab yang bawa. So dia ni orang baik. Nabi kata dia ni hamba yang mukmin. So yang bawa ni malaikat rahmat. So malaikat rahmat bawa kain kapan, bawa wangian syurga, letakkan dia dalam tu, keluar bau yang paling wangi yang pernah ada di atas muka bumi ni. Baik. Fala yamurruna ala mala'in minal malaikah illa qalu ma hadzal rauh at-tayyib. Ada yang baca rauh, ada yang baca ruh. Mereka tidak melalui mana-mana kumpulan malaikat di langit, melainkan malaikat akan tanya, apakah wangian yang baik ini? Ada yang kata, apakah roh yang baik ini? Roh yang dia orang bawa, apakah roh yang wangi ini? Fayaqulun fulan ibnu fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Mereka malaikat yang bawa ni kata, inilah fulan bin fulan, mereka menyebut dengan nama-namanya yang baik yang mereka panggil dia di dalam dunia, hatta yantahu bihi ila sama'id dunya, sehingga mereka bawa ke langit dunia. Fayastaftihuna lahu, mereka minta izin untuk dia masuk ke, keluar daripada langit dunia. Fayuftahu lahu, dibuka pintu langit. Fayushayyi'uhu min kulli sama' muqarribuha ila as-sama'i allati taliha. So dia orang iring sampai masuk ke langit yang lain, dia orang iring. Langit ni ada peringkat-peringkat. So setiap langit tu ada malaikat yang mengiring dia. Hatta yantahiya ila as-sama'i as-sabi'ah, sehingga roh tadi ni berhenti ke langit ketujuh. Fayaqulullahu azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, uktubu kitab abdi fi illiyin, tulislah catatan amalan hamba aku ni di dalam illiyin. Illiyin ni maksudnya catatan, nama buku catatan amalan orang, nama-nama orang beriman dalam tu. Ada yang kata illiyin ni nama tempat, syurga, langit ketujuh, yang mana di sana ada catatan nama-nama orang yang baik. Baik. Kemudian Tuhan kata lagi, Nabi kata lagi, wa a'idu 'abdi ila al-ard fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum. Tuhan kata lagi, kembalikan hamba-Ku ni ke bumi, kerana daripada bumi aku menciptakannya dan kepadanya aku kembalikannya. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan daripada bumi juga, daripada tanah juga aku akan keluarkan mereka sekali lagi. Fatu'adu ruhuhu fayatihi malakan, kemudian rohnya dikembalikan. Datang dua malaikat, fayujlisanihi, dua malaikat mendudukkan dia. Yang ni geng-geng Mu'tazilah tak terima ni. Dia kata dah kembali ke dalam, roh tu dah kembali ke dalam jasad balik dalam kubur, tiba-tiba malaikat datang, malaikat dudukkan dia. Macam mana nak duduk dalam kubur? Atas tanah, bawah tanah, tepi kiri kanan tanah, macam mana nak duduk? Kita kata benda ni benda gaib. Benda ni benda gaib. Kita tak tahu macam mana, tapi kita yakin apa yang Nabi sebut ni betul. Malaikat datang, malaikat dudukkan dia. Malaikat dudukkan dia. Kemudian malaikat kata, fayaqulani lahu man rabbuka. Tuhan, malaikat tanya, siapakah Tuhan kamu? Fayaqul rabbi Allah. Dia mengatakan, Tuhan aku adalah Allah. Fayaqulani lahu ma dinuk. Mereka bertanya, apakah agamamu? Fayaqul diniyal Islam. Dia mengatakan, agamaku Islam. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul alladhi bu'itha fikum.
apakah lelaki yang dihantar kepada kamu? Fayaqul huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu, dan mereka bertanya lagi kepadanya, wa ma ilmuka, apakah ilmumu, macam mana kamu tahu dia nabi? Fayaqul qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu, aku membaca kitab Allah dan aku beriman dengannya dan aku membenarkan Al-Quran. Fayunadi munadim minas sama, tiba-tiba datang seruan daripada langit, an sadaqa abdi, hamba-ku bercakap benar. Fa afrishuhu minal jannah, maka ambil hamparan daripada syurga, letakkan padanya. Wa albisuhu minal jannah, pakaikan dia dengan pakaian syurga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan pada kuburnya itu satu pintu ke syurga. Fayatihi min rawhiha wa tibuha, dan bila dibuka aja pintu dalam kubur, bau syurga tu datang, wangian syurga tu pun datang pada dia. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, kuburnya menjadi luas seluas mata dia memandang. Wa ya'tihi rajul hasanul wajh hasanul thiyab tayyibur rih, tiba-tiba datang seorang lelaki, mukanya cantik, pakaiannya juga cantik, baunya juga wangi. Kemudian dia kata, fayaqul abshir abshir billadhi yasurruka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad, terimalah berita gembira yang mana ia akan menggembirakan kamu seperti mana yang telah kamu dijanjikan dulu. Fayaqulu lahu man anta, dia kata engkau siapa? Dalam kubur tu datang satu orang muka handsome, muka cantik, baju cantik, wangi. Dia pun terkejutlah juga, ni kubur dia, pasal orang lain masuk. Dia pun tanya, engkau siapa? Dia tanya, engkau siapa? Dia sebut lagi, dia kata, man anta fawajhuka alwajhu yaji'u bil khair, engkau siapa? Tapi tengok muka engkau ni, muka bawa kebaikan. Fayaqul ana amaluka salih, akulah amalanmu yang salih. So amal soleh teman dia lah. Kemudian dia kata, Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Dia kata, wahai Tuhan, kiamatkanlah segera. Wahai Tuhan, cepatlah bangkitkan kiamat ni supaya aku boleh balik kepada keluargaku dan juga hartaku. Maksud dia tak sabar lagi dah ni. Tengok pintu syurga tu pun dia rasa macam hebat dah. Dia kata, wahai Tuhan, cepatlah. Cepatlah bangkitkan kiamat supaya aku boleh masuk ke dalam syurga. Kemudian Nabi cerita lagi, wa innal 'abdal kafir, sesungguhnya hamba yang kafir, idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah, hamba yang kafir ni apabila dia nak meninggalkan dunia dan nak pergi kepada akhirat, malaikat daripada langit yang berwajah hitam, yang mana mereka membawa kain yang keras, akan duduk di sisinya sejauh mata memandang. Kemudian datang malaikat maut, sehingga malaikat maut duduk di kepalanya, dan malaikat maut mengatakan, wahai jiwa yang kotor, keluarlah untuk bertemu kemurkaan daripada Tuhanmu dan kemarahannya. Fatafarraqa fi jasadihi, bila malaikat maut sebut aja perkataan tu, roh yang kotor, keluar bertemu dengan kemurkaan Tuhan dan kemarahan Tuhan. Nabi kata, roh bila dengar suara malaikat maut ni, bagi warning macam tu, roh ni menyorok berpecah dalam badan ni, takut, tak mau keluar. Kemudian fayantazi'uha, kata Nabi, dia rentak roh tersebut, kama yuntaza'us sufut minas sufil mablul, seperti mana besi pemanggang ditarik daripada daging yang masih basah. So daging ni bila kita masak, kita bakar, kita letak atas besi kan. So daging tu masih basah lagi, kita tarik rentak besi tu. So akan tinggallah sisa-sisa daging yang masih ada. Begitulah roh orang kafir apabila ditarik
oleh malaikat maut. Kemudian Nabi kata lagi, fayakhudhuha, dia pun mengambil ruh orang kafir ini, fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata ain. Apabila dia ambil aja roh ni, malaikat yang tadi tu datang, sekelip mata datang, hatta yaj'aluha fi dhalikal musuh, sehingga mereka masukkan dia di dalam kain yang keras itu, dan keluar daripada kain itu bangkai yang paling busuk yang pernah ada di dalam atas muka bumi. Mereka mengangkatnya, membawanya, dan tidak ada kumpulan malaikat yang melaluinya, yang tidak ada, mereka tidak akan melalui kumpulan-kumpulan malaikat, melainkan mereka akan bertanya, apakah bau yang busuk ini? Maka malaikat yang membawanya mengatakan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Mereka menyebut namanya yang buruk yang pernah dinamakan di dalam dunia. Maka mereka minta izin untuk dia tembus ke langit. Fala yuftahu lahu, Tuhan tak buka untuk dia langit. Kemudian Nabi membaca, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan dibuka untuk mereka pintu langit. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, uktubu kitabahu fi sijjin, tulis namanya di dalam sijjin, iaitu buku-buku orang-orang jahat. Fil ard as-sufla, yang mana buku sijjin tu berada di bumi yang ketujuh, di bawah sekali. Fatutrahu ruhuhu, maka dicampakkan rohnya, tarhan, dicampakkan rohnya ke bawah. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, dikembalikan rohnya di jasadnya. Ada riwayat menyebut bila dicampak aja rohnya daripada atas tu, tak boleh buka langit kan, campak roh seperti mana dicampaknya daging, burung ambil daging, macam burung sentak, dan dia dilemparkan di tempat yang jauh. Maksud lempar tu betul-betul lempar. Baik. Kemudian malaikat datang. Malaikat ni muka dan nakir. Dia datang, dudukkan dia, dan dia kata soalan yang sama. Siapa Tuhanmu? Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Agak-agak dia jawab apa tuan-tuan? Dalam hadis ni Nabi kata, jawapan dia, dia tak tahu nak jawab. Dia memikirkan seolah-olah dia boleh jawab, tetapi jawapan tu dia tak dapat. Ini disebut oleh Syekh Utsaimin. Maksudnya dia rasa dia boleh jawab, tetapi yang jawab tu bukan mulut dia sebenarnya. Yang jawab tu adalah iman dan amal. Maka dia tak boleh jawab. Dia kata dia kata, la adri, dia kata aku tak tahu. Fayaqulani lahu, dua malaikat ni tanya lagi, agama kamu apa? Dia pun jawab aku tidak tahu. Mereka bertanya lagi, apakah lelaki yang diutus kepada kamu? Dia mengatakan aku tidak tahu. Fayunadi munadim minas sama, satu seruan datang daripada langit, an kadhiba abdi, hamba aku ni menipu. Sebenarnya dia boleh jawab dengan jawapan yang dia buat dalam dunia, kerana dia tak beriman. Sepatutnya dia jawab dengan jawapan orang tak beriman, tapi dia cari jawapan yang betul, kerana mereka tahu bila sampai pada hari kematian tidak ada siapa yang boleh membantu mereka untuk mereka terlepas daripada azab Allah Azza wa Jalla. Kemudian fa'afrishuhu, dalam hadis disebut fa'afrishuhu minan nar, ambillah hamparan daripada neraka, waftahu lahu baban ilan nar, bukakan untuknya pintu ke neraka, fayatihi min harriha wa sumumiha, panas neraka tu datang pada dia daripada pintu tu, bahang neraka tu datang daripada pintu tu, wa yudayyiqu alaihi qabruhu, ataupun wa yadhiqu alaihi qabruhu, disempitkan ke atasnya kuburnya, hatta takhtalifa adla'uhu, sehingga bila disempitkan sehingga tulang rusuk dia ni kita panggil apa ni? Berselisih. Berselisih. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajh, qabihus thiyab, muntinur rih. Datang seorang lelaki, mukanya buruk, bajunya buruk, baunya busuk. Fayaqul abshir billadhi
yasu'uka hadha yaumuka alladhi kunta tu'ad. Terimalah berita gembira yang menyedihkan kamu. Inilah hari yang mana kamu pernah dijanjikan. Maksud ini pun satu azab juga ni. Dia dah lah tak boleh jawab kan. Dia takut. Lepas tu datang pula satu orang muka buruk menakutkan dia, baju pun buruk. Kita hari ni tengok hantu pun takut kan. Kan? Kita tengok dalam kubur dah lah kubur apa ni orang tu seorang. Dan datang muka buruk, datang baju buruk, bau pun busuk. Tiba-tiba dia kata abshir. Terimalah berita gembira. Ini bukan berita gembira. Ini berita yang tak gembira. Kan? Tiba-tiba dia kata terimalah berita gembira. Ini pun azab sebenarnya. Kita tengah kena musibah. Tiba-tiba kawan kita bagi tahu kawan, aku ni dompet hilang pula kan. Kawan kita kata rasakanlah. Kan azab tu kan. Putus kawan terus lah kan. Berita gembira tu dia kata kan. Jenuh. Baik. Maka dia kata, fayaqul man anta? Siapa engkau? Fawajhukal wajhul yaji'u bisyarr. Muka engkau ni muka bawa bala. Dia tahu ini muka bawa bala ni. Ini kalau dalam keadaan ni tak ada nikmat yang dibawa ni. Dia kata, ana amalukal khabith. Akulah amalanmu yang hina. Akulah amalanmu yang jijik. Dalam dunia kamu buat amalan. Inilah rupa amalan kamu. Fayaqul Rabb la tuqimis sa'ah. Dia mengatakan, wahai Tuhan, jangan bangkitkan lagi neraka. Maksudnya apa? Dalam kubur ni dia dah rasa bahang. Tuhan hantar bahang kat dia. Itu pun dia tak tahan. Dengan bau busuk yang datang daripada amal dia sendiri, dia tak tahan. Dia kata, wahai Tuhan, jangan bangkitkan neraka. Aku tak mau. Sebab kalau dalam kubur ni pun aku tak tahan dah, apatah lagi di akhirat. Cuma dalam hadis ni disebut orang mukmin dengan orang kafir. Cuma orang mukmin yang jahatnya nah. Siapa pula yang bawa? Dalam hadis ni macam tak sebut kan. Tapi dalam riwayat lain untuk hadis yang sama disebut fajir, orang jahat. Dan dalam hadis yang disebut 90 yang dah bunuh 99 orang kan. Dia dah bunuh 99 orang, dia tanya satu orang nak taubat, orang tu kata tak boleh, dia bunuh cukup 100. Dan dia pergi tanya lagi orang nak taubat, orang tu kata boleh taubat. Tapi kau kena keluar daripada kampung kau pergi ibadat dengan orang tempat lain. Pergi tempat sekian-sekian. Kan dulu biasa dengar kan hadis ni kan. Kan dia mati tengah jalan. Bila dia mati je malaikat azab dengan malaikat rahmat bergaduh. Siapa nak bawa roh dia? Menunjukkan orang jahat walaupun ada iman mungkin malaikat azab yang akan bawa roh dia. Mungkinlah. Tapi kita kata wallahu taala a'lam. Apa pun mudah-mudahan kita tak masuklah dalam golongan yang orang yang mana malaikat tolong bawa roh kita. Mudah-mudahan dengan hadis yang kita baca ni menjadikan kita rasa wahai Tuhan, jadikanlah aku ni sentiasa ingat kepada kematian, sentiasa ingat kepada dosa yang aku buat, terutamanya pada orang lain. Dosa pada orang ni yang payah ni. Dosa pada orang ni yang payah ni. Dosa pada Tuhan kita rasa boleh taubat. Dengan 3 syarat taubat cukup. Dosa dengan orang ni macam mana nak buat? Kena pergi minta maaf lah. Contoh mazhab Syafi'i kan? Kena pergi minta maaf. Dan kena sebut satu-satu. Al-Imamun Nawawi rahimahullah menyebut di dalam kitab Al-Adhkar. Dia mengatakan betul dalam mazhab Syafi'i ada khilaf. Nak minta maaf ke orang yang kita buat dosa ni, yang kalau kita mengumpat orang ke apa ni. Kan? Ini dosa mengumpat lah. Kalau dosa mencuri tu kena pulang balik. Tapi kalau dosa mengumpat, kita pernah mengumpat dia tak tahu kan. Lepas tu kita rasa nak pergi minta maaf. Nak sebut depan dia ke atau macam mana? Mazhab Syafi'i dalam isu ni dia kata ulama mazhab Syafi'i beza pendapat. Tetapi pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i kena sebut satu-satu. Apa yang kita pernah kata dia. Sebab tu sebelum mengumpat tu tulis dulu tarikh. Supaya nak minta maaf nanti ingat kita sebut satu-satu kalau mazhab Syafi'i lah.
Ya, betul. Mazhab Syafi'i memang sebut gitu. Kerana mazhab Syafi'i ni berhati-hati. Dia kata kena sebut satu-satu kerana manusia ni kalau kita tak sebut, mungkin dia akan rasa macam mana saya nak sebut Imam Nawawi sebut macam ni. Dia kata kena sebut satu-satu, kenapa? Kerana bila kita sebut satu-satu, bila dia nak maafkan, confirm dia akan maafkan. Kerana kalau kita tak sebut, manusia ni kalau kita sebut yang ni, mungkin dia maafkan yang ni, tapi kalau kita sebut yang tu, dia tak maafkan yang tu. Dan kita kena sebut semua. Cuma adalah satu pandangan dalam mazhab Hanbali, dia kata kalau kita dah umpat orang dan dia tak tahu kita umpat dia, kita tak payah bagi tahulah. Kita ubat seorang-seorang, lepas tu kita istighfar untuk dia dan kita menyebut kebaikan-kebaikan dia pada orang lain. Macam syok kan? Semua nak tukar jadi Hanbali kan? Terutamanya geng-geng bawang se-Malaysia kan? Yang suka membawang ni semua tukar Hanbali lah kan? Tapi saya tak nafi, sebenarnya mazhab Syafi'i ni lebih selamat lah. Habis tu ustaz, saya dah minta maaf ke dia, saya sebut dah satu-satu. Semua benda saya sebut. Saya kutuk dia macam-macam. Dia kata, aku dulu pernah kutuk kau. Dia kata, apa benda yang kau kutuk aku? Tolong bagi tahu cepat. Aku kata, tapi janganlah marah. Aku kata, kan, kalau letak kuali sebelah muka kau, ponggong kuali sebelah muka, aku tak nampak mana satu kuali. Dia pun kata, aku tak marah kan? Berani kau kata macam tu? Aku tak marah kan? Kata, berani kau kata macam tu? Sekarang kuali mana ada hitam kat bawah? Semua kuali tifal putih je kat bawah. Kan? Jadi kata aku tak maafkan. Kalau tak maafkan macam mana? Kalau tak maafkan, mungkin kita akan bertemu di hadapan Allah, kita akan bayar dengan pahala kita. Kita akan bayar dengan pahala kita. Mungkin. Masa tu bolehlah kita kata istighfar untuk dia. Kita sebut kebaikan dia. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innal hasanat yudhhibna sayyi'at. Kebaikan akan memadam keburukan. Kemungkinan saja. Sebab itu dosa dengan orang ni hati-hati. Habis tu Ustaz, ada orang kata kalau kita minta maaf dengan orang tu, tiba-tiba orang tu tak maafkan, dia lah berdosa. Kita tak. Ada hadis, tapi hadis tu tak sahih. Hadis tu tak sahih. Yang sahihnya, bila dia tak maafkan, kita akan tolong bayar. Kita akan bayar dengan pahala kita. Kalau pahala kita habis, dosa dia kita ambil. Jadi sebab itu, bab dosa, hati-hati. Kerana kita semua ni akan mati. Saya pun sama, tuan-tuan pun sama. Kita akan pergi satu hari nanti. Kita beringatlah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita hamba yang bertakwa. Cukuplah sekadar itu dulu untuk hari ini. Apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya mohon maaf. Kalau ada yang tersinggung atau terasa hati, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.